السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblis yada'u arsyahu 'ala al-ma' thumma yub'athu sarayah فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه مسلم. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana bentuk serangan, hasutan dan kerja buat yang dilakukan oleh syaitan kepada anak-anak Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting untuk kita sedar bahawa permusuhan dan perseteruan yang berlaku di antara manusia dengan syaitan, dia tidak akan pernah berakhir melainkan salah satu daripada dua, sama ada syaitan ataupun kita yang tewas. Sebab itu Nabi menyebut di dalam hadis-hadisnya, menceritakan kepada kita tentang strategi yang digunakan oleh iblis apabila kita mengetahui bentuk taktikal yang digunakan oleh pihak lawan, maka barulah kita boleh bersedia dan bagaimana kita nak menghadapi serangan tadi. Kata Nabi, sesungguhnya iblis yada'u arsyahu 'ala al-ma', dia menjadikan, yada'u ni dia meletakkan atau dia menjadikan arsyahu, arash ataupun singgah sana dia, center dia, pusat pemerintahan ataupun pentadbiran dia itu 'alal ma', di atas air, di tengah laut. Ini Nabi sebut dalam riwayat Muslim. Nabi kata sesungguhnya iblis itu dia meletakkan arasnya, dia meletakkan pusat 'alal ma', di atas air, di tengah lautan. Ini dia punya tempat dia. Okey?
thumma yab'athu sarayahu, kemudian dia menghantar tentera-tenteranya. Sariyah ni kalau ikut penggunaannya dia macam pasukan kecil lah. Pasukan kecil. Dihantar tentera-tentera Sariyah ni pergi ke seluruh tempat. Center dia alal ma', di tengah laut. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Kemudian tuan-tuan, tentera-tentera pasukan iblis ini melancarkan serangan dia, hasutan dia, rasukan dia, godaan dia, gangguan dia, belitan dia, tipu daya dia kepada seluruh manusia. Dia pergi atas titah perintah iblis. Pergi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan yang paling rendah, adnahum, syaitan yang paling lekeh, paling rendah, manzilatan, kedudukannya, syaitan yang paling rendah kedudukannya di kalangan mereka, pangkat yang paling bawah. Tapi kata Nabi, yang tu pun a'zamuhum fitnah, dia punya hasutan, dia punya jahat, dia punya godaan dia a'zam, yang paling besar. Itu belum yang syaitan yang tinggi punya level tu, yang paling low ni. A'zamuhum fitnah. Dia mari kepada kamu dengan satu bentuk fitnah. Fitnah ni ujian, godaan. Sebab itu dalam Quran dia kata harta benda, anak, pinak, isteri, fitnah, ujian, godaan. Kemudian kata Nabi, semua syaitan-syaitan ni, iblis-iblis ni, wajib balik hantar report. Dia kena balik hantar laporan. Yaji'u ahaduhum, baliklah salah sekok daripada mereka itu, fayaqul, dan dia melaporkan. Kata dia, fa'altu kadha wa kadha, aku telah pergi kepada seorang manusia, lalu aku menggodanya, aku menghasutnya, aku menipunya dengan perbuatan kadha wa kadha. Perbuatan ni mungkin dia hasut pergi berjudi ke, dia hasut minum arak ke, mengumpat ke, buat perbuatan yang haram, banyak kadha wa kadha. Iblis, kepala segala setan-setan ni, dia dengar, dia kata, ma sana'ta syai', hang lekeh betul ya, ceroi ya, takat tu yang hang boleh buat, ma sana'at, hang tak buat apa pun. Benda yang hang hasut tu jahat lah, tapi sebenarnya benda tu lekeh. Baik, saya teringat apa, bila baca hadis ni saya teringat cerita Piramli yang penyamun tu. Apa tajuk dia? Alibaba. Kan? Lepas mereka pergi mencuri tu, mereka balik pergi ke markah dia, apa ni, gua. Jadi Piramli tu dia ketua penyamun tu kan, ketua. Dia pun pergi tengok lah apa yang 40 orang penyamun tu
curi. Dia kata kasut ni pun kau curi. Punya teruknya mu ni. Lepas tu dia pergi tengok dia, macam-macam orang curi tu. Yang dia puji tu yang curi wang emas. Wang emas. Ini sudah bagus. Ini baru betul punya mun. Kan? Macam ni lah. Dia dengar laporan tu, dia dengar laporan ni, dia dengar report tu. Lekeh. Macam ni, takat ni ya. Terani yang hang boleh hasut. Terani je yang hang boleh buat. Ma sana'ata syai'. Qal. Kemudian balik apa? Balik. Mai yang lain pula. Thumma yaji'u. Ni penyamun yang wang mas ni. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Marilah yang lain pula daripada kalangan setan-setan ni. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atah. Ini laporan saya. Ini hasil daripada godaan, hasutan, belitan dan tipu daya yang saya buat. Saya telah berjaya. Farraqtu. Saya telah berjaya farraqtu, memisahkan, menjadi punca perceraian di antara seorang suami dengan isterinya. Yang mereka bercerai tu kerja saya. Mula mereka duk elok, saya telah pergi hasut, buat 2-3 perkara, berkelahi. Jahanam. Ni saya balik mai ni, cerai dah. Dengar kata macam tu. Qal fayudnihi. Iblis kata mai dekat. Macam kita lah kan. Mai dekat. Lepas tu kita buat apa? Tepuk belakang. Good boy. You are very good boy. Dia pun buat macam tu lah. Fayudni. Mai dekat. Oh, ini bagus punya staff. Payah cari. Staff apa? Staff of the month. Dia pun ada reward tu. Mai dekat. Dia kata apa? Ni'ma anta. Sebaik-baik syaitan. Ui, dia seronok. Yang tadi dia ma sana'ata syai'. Buang karan. Kan gaji buta. Ada pula pergi curi kasut buruk. Nak jual pun tak ada harga. Ini baru betul. Nampak tuan-tuan? Apa yang kita boleh belajar? Yang pertama, syaitan ni dia tak akan tinggalkan kita sehingga dia berjaya melakukan sesuatu. Sebab dia kena hantar laporan ni. Dan di antara benda yang menjadi sasaran yang paling disukai oleh iblis ialah memecah belahkan, tak kira lah rumah tangga ke, masyarakat ke, apa ke. Yang paling dia seronok kalau orang boleh bermusuh, berkelahi, bertengkar, berbalah di antara mereka. Dan yang paling dia seronok juga pertengkaran yang membawa kepada perceraian. Sebab itu kadang-kadang dalam masyarakat kita ada manusia yang bertopingkan syaitan. Walaupun perwatakannya mungkin perwatakan manusia, tapi gerak kerjanya, langkah aturnya, kerja buatnya, tindak tanduknya adalah kerja buat syaitan. Apa sahaja yang membawa kepada permusuhan. Sebab itu Nabi SAW kata, syaitan tak mungkin nak menyesat dan memurtadkan kamu. Nak menyebab syaitan dah tak boleh nak menyebabkan orang sembah dia. Nak buat bagi orang sembah dia tak boleh. Tetapi dia ada peluang untuk memecah belahkan di antara kamu.
Kadang-kadang dia mai kat kita dalam kehidupan orang Melayu ni biasa lah. Dia mai dengan berita-berita yang tak bagus kan? Dia pergi timbulkan sangka buruk, dia pergi timbulkan syak wasangka. Daripada tak ada sangka buruk, syak wasangka, daripada tak ada masalah, daripada mulut-mulut yang kononnya nak menasihati, yang kononnya nak membantu, yang kononnya nak menolong, yang kononnya tak nak ditipu dan sebagainya, dia bawa mari cerita, dia sampai daripada mulut ke mulut, menyebabkan berlakunya seperti yang dirancang oleh syaitan. Mastermind dalang di sebalik perkara itu ada kepala besar yang duk buat ni kerja ni. So kita yang menjadi punca yang membawa kepada perceraian ini, menyambung lidah syaitan, menjadi pembantu kepada rancangan dia. Tu kita kena ingat. Walaupun mungkin kita selalu sebut ikhlas nak tolong, saya tak ada kepentingan apa, tak nak dia kena tipu, saya nak bantu dia. Tak, bukan cara dia macam tu. Baik tuan-tuan, kita sambung hadis yang berikutnya. Kalau kita tengok dalam riwayat Muslim juga, kita ambil 2-3 hadis lah. InsyaAllah minggu depan kita ada buku baru lah tuan-tuan. InsyaAllah saya cuba cari untuk kita sama-sama buat rujukan. Tapi untuk pagi ini kita dengar hadis-hadis yang berhubung dengan gerak kerja, bagaimana syaitan, kesungguhan dia, kegigihan dia ni. Bila kita baca hadis-hadis ni, kita akan tengok betapa bersungguhnya dia dalam menyesatkan kita. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinu. Riwayat Muslim. Nabi kata ma minkum min ahad, sesiapa pun daripada kita ni manusia tidak terlepas dan selamat melainkan wukkila bihi qarin. Word yang Nabi guna tu qarin. Nabi kata setiap manusia ini telah dihantar, wukila, telah dibekalkan, telah diletakkan bersama-sama dengannya bermula dari hari pertama dia dilahirkan. Keluar lahir saja kita ni tuan-tuan, anak kita, semualah wukila bihi, ada bersama dengan kita ni qarinuhu minal jin. Qarin tu yang tuan-tuan dengar perkataan qarin tu, qarin minal jin. Setiap daripada tuan-tuan ni ada sekok hatta saya. Tok Imam dah sekok, Tok Bilal dah sekok, Tok Siak dah sekok, Mendahari dah sekok, Tok Usah dah sekok, saya dah sekok. Semua qarin minal jin, daripada kalangan syaitan. Jin tu syaitan lah. Maksudnya memang itu suatu ketetapan yang tak boleh dielakkan. Dia akan bersama, dan dia bila duduk dengan kita, bukan dia duduk saja, bukan duduk melengum tak ada apa-apa, bukan duduk tengok dah. Tengok. Qal wa iyyaka ya Rasulullah, adakah engkau juga ketika lahir ada qarin? Nabi kata wa iyaya, aku pun ada. Nabi pun ada qarin, sebab Nabi manusia. Nama kata manusia, semua ada setan. Kira rapat tak rapat, rapik tak rapik ni, lama tak lama ni, sejak daripada dia lahir tu
Dia kenal segala perangai kita, lagu mana, tang mana lemah kita, tang mana kecenderungan kita, kelakuan kita. Jadi tuan-tuan, orang yang paling bahaya adalah orang yang paling rapat dengan kenal kita. Itu yang bahaya. Pasal dia tahu. Dia kata, macam mana aku nak pergi minta duit kat dia? Hampir dekat dia, hang buat macam ni. Pasal aku kenal dia ni. Dia ni kalau hang sebut lagu ni, lemah kaki. Aku tahu macam mana nak perkenal dia. Aku kawan lama dah dengan dia. Hang tahu no, macam mana kita nak perkenal dia? Aku tahu. Tapi hang jangan lupa bahagian aku. Kalau berjaya 25%. Jadi kawan ni dia tak tahu kawan tu macam mana. Kawan ni dia tahu. Macam mana? Dia tahu dia kawan lama. Dia tahu kawan ni kalau sebut hak ni ya, tak tolak ya. Pasal dia rapik. Pi musafir apa semua. Syaitan daripada awal lagi dia duk perhati kita. So kalau dia masuk tu, masuk kira kena. Cuma Nabi ni, Allah Azza wa Jal, Nabi kata, illa anna Allah a'ani alaih fa aslama. Saya nak kena bagi betul juga ni. Cuma Nabi kata, innallaha, sesungguhnya Allah a'anani, Allah Ta'ala tolong aku untuk nak bertembung dengan setan ni. Macam mana? Fa aslama. Okey. Perkataan fa aslama ada beberapa tafsiran di kalangan ulama. Apabila Nabi SAW kata, Allah tolong aku alaihi, untuk aku bertembung dengan setan qarin ni, ada dua makna. Sekurang-kurangnya ada dua makna. Nombor satu, fa aslama dengan maksud syaitan, jin yang qarin tu telah Islam. Itu makna yang pertama. Artinya apa? Qarin Nabi telah Islam. Fa aslama, dia telah Islam. Yang kedua, kita juga boleh faham apa dia? Allah telah menyelamatkan aku daripada dia. Artinya apa? Dia tu tetap jahat. Cuma Tuhan dah pelihara aku, dia tak boleh buat apa. So, kadang-kadang tuan-tuan akan dengar sebahagian penceramah, dia akan sebut salah satu ni. Dia kata, qarin Nabi telah masuk Islam. Jadi baik. Sebahagian lagi mungkin dia pegang pandangan yang kedua. Qarin Nabi, tak boleh nak hasut Nabi, tak boleh nak ganggu Nabi, tak boleh nak buat apa-apa. Pasal Tuhan telah lindung Nabi. Tapi qarin kita, syaitan yang bersama dengan kita, tengok kata Nabi apa? Fala ya'muruni illa bi khairin. Adapun qarin yang ada dekat aku ni, Allah Ta'ala telah menyelamatkan aku, dia tak suruh melainkan yang baik. Qarin Nabi, qarin Nabi ni dia tak suruh melainkan yang baik. Qarin kita, qarin Nabi yang telah diselamatkan, fa aslama ni yang telah diislamkan. Kalau kita baca macam tu, fala ya'muruni illa bi khair, dia tak suruh melainkan yang baik. Dia tidak akan membisikkan sesuatu melainkan suruhan, ajakkan kepada yang baik. Adapun qarin saya, qarin tuan-tuan yang duk ada ni, hatta dalam masjid pun dia masuk, dia tak tinggal kita tuan-tuan. Dia tidak menyuruh melainkan yang buruk. Illa bisyarr. So artinya apa? Tuan-tuan tidak pernah selamat dan tidak pernah sunyi. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, Nabi SAW, dia tahu kedudukan ni, dia memang betul-betul peringat sahabat ni. Tuan-tuan baca tak dalam hadis yang mana kalau kita tengok
Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha benda yang sama. Dalam hadis Safiyah juga sebut hal yang sama. Kan? Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, cerita tentang Safiyah. Ni yang kata tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, saya pun sendiri sama, kita tak sangka, kita tak perasan, kita tak sedar dia masuk tu halus. Cerita yang selalu tuan-tuan dengar macam mana? Satu malam Nabi berjalan dengan Safiyah. Nabi berjalan dengan Safiyah. Safiyah binti Huyai al-Akhta, bini Nabi yang Nabi kahwin daripada salah seorang Yahudi. Safiyah ni isteri Nabi yang berketurunan Yahudi. Jadi salah seorang isteri Nabi ni Yahudi. Safiyah ni lah. Panjanglah cerita macam mana Nabi boleh kahwin dengan dia ni. Tapi nak habaknya, apa? Satu malam Nabi SAW berjalan dengan Safiyah. Kelam. Pasal tu tuan-tuan tengok apa dia? Ada hadis wanita dilarang main masjid. Wanita bukan dilarang. Nabi kata sebaik-baik salat bagi wanita di rumah. Wanita tak digalakkan mari masjid. Salah satu alasan yang disebut oleh ulama, faktor keadaan semasa. Sebab itu hadis tu tak relevan sekarang. Hadis tu tak apa? Dia tidak kena dengan konteks sekarang ni lah. Artinya kita tak boleh based on hadis tu. Hadis apa? Wanita ni sebaik-baik dia semayang di rumah. Pasal apa? Dulu nak main masjid macam mana? Gelap, kelam, fitnah, suasana tak sesuai, keadaan tak sesuai. Sekarang kita kata apa? Orang perempuan tak boleh main masjid. Orang perempuan baik semayang di rumah. Sebaik-baik tempat bagi orang perempuan semayang di rumah. Laki dia kata, ni aku nak pergi semayang di masjid ni. Abang pergi ya. Saya semayang di rumah. Sebaik-baik tempat bagi kami orang di rumah. Laki dia pun balik ya. Tanya anak dia, mana mak hang? Kawan dia ajak pergi Aman Sentral pula apa ya? Yang tang semayang dia semayang di rumah. Tuan-tuan nampak? Kita bila baca hadis, we must know apa maksud hadis tu. Hadis tu nak pelihara wanita, prevention orang perempuan daripada terdedah dengan fitnah dalam keadaan suasana ketika itu yang tidak selamat untuk wanita mari ke masjid. So masa tu, sekarang orang perempuan boleh naik kereta, fitnah selamat, keadaan terkawal, secure, maka dia boleh main masjid, tak ada masalah. Yang peliknya kita tak bagi dia main masjid, kita suruh dia sembahyang di rumah, tapi pah pergi petani pah lu start pah mana hala. Kok tu boleh pula. Macam pelik pula tu. Sembahyang di rumah, kan? Ini kadang-kadang perlu kepada huraian lebih lah, kan? Okey, baik. Sambung. So tuan-tuan hadirin mukminin, bila Nabi berjalan dengan Safiyah, gelap, tak nampak Safiyah tu, bertutup. Dua orang laki-laki berjalan belakang Nabi, lintah berselisih. Nabi kata apa? Sat, tunggu Sat. Duk tak duk Nabi panggil dia apa? Nabi kata, ni nak habaq kat hampa dua. Nak habaq siap-siap ni, nak habaq siap-siap ni sebelum hampa pi update dalam Facebook. Sebelum pi buh dalam status. Kan? Allah ni dia tengok ya, satgi dia buh dalam Facebook. Kan? Terserempak dengan ustaz di pasar tani dengan wanita misteri. Habis orang like, betul orang share. Cepra habis satu kangat. Dia bukan boleh dah ni.
dia report cepat, dia update status cepat apa, Instagram ke apa semua kan. Dia tangkap gambar kita kat belakang pakai. Kita pi beli ayam, pakai jubah balik daripada masjid, singgah pasar tani, pi beli ayam, teruslah pakai jubah. Kebetulan insiden sebelah kita yang duk beli ayam, perempuan seksi mana pakai skirt, beli sekali ayam. Jadi saya dengan perempuan tu nampak diri dekat lah kan. Dia pak gambar kat belakang seorang lelaki berjubah, ustaz yang agak terkenal di Perlis, berdua-duaan dengan perempuan pakai skirt, buh gambar kat belakang Jahanam. Kono pun syekh, hang tengok ustaz ni, tengok perempuan, Allah, hang tengok perempuan ni, bini dia ke marka dia ke apa. Kita tak kenal pun, kebetulan yang ni duk jadi yang Jahanam. Jadi Nabi panggil, mana. Nanti lo Nabi kata, ini yang berada di sebelah aku, yang berjalan bersama dengan aku, Safiyah. Ini tuan-tuan, bagaimana Nabi membongkar, Nabi mendedahkan bahayanya syaitan. Sahabat tu kata, ya Allah, Allahu Akbar. Kami tak akan bersangka buruk. Takkanlah kami nak buat mulut, nak bawa cerita persepsi, nak bersangka buruk, nak buat berita kata Nabi dengan perempuan tak ketahuan ke siapa, Nabi duduk berjalan dengan siapa dia pula. Takkanlah ya Rasulullah. Nabi kata tak. Sebab apa? Tak tentu, benda ni tak tentu tuan-tuan. Bahaya ni, benda ni bahaya. Satu benda yang bahaya ni bila kita tak boleh jangka, tahu? Sebab apa? Nabi kata inna syaitan yajri, sesungguhnya syaitan itu berada di dalam fi bani Adam majrad dam, di dalam saluran darah. Artinya apa? Mungkin hampa balik 2-3 langkah, hampa tak sangka lagi. Siapa dia tak sangka ni? Rasulullah. Jalan 2-3 langkah. Dia seorang ke dia berdua? Nampak. Mula tak ada. Mula tak ada percikan tu. Tak ada cetusan tu. Macam kita tuan-tuan. Pergi duduk makan, tiba-tiba kawan kita main naik kereta besar. Mula-mula kita tak kata apa, kita makan 2-3 orang. Oi, Assalamualaikum. Dia pun beli apa semua, dia bayar kali dengan kita. Agak-agak topik tajuk maudhu' yang kita nak sembang pada dia. Pasal kawan tu, dia pun start balik. Hang tengok kereta dia. Itulah aku pun pelik, sakan besar. Dia buat kerja apa? Aku pun tak tahu. Dia rasa mana dia tiba. Aku pun duk rasa macam tu, pelik. Aku kenal dengan dia, tak ada kerja apa. Macam mana? Nampak tuan-tuan? Dia main akal tu, dia main idea tu, dia main hasutan tu. Sedangkan kita tak tahu. So Nabi kata apa? Nabi kata syaitan mengalir. Nanti dia akan bisikkan, dia akan cetuskan, dia akan timbulkan, dia akan menyebabkan kamu bersangka. So sebelum dia nak buka dia punya boh, aku kerak dululah. Kadang-kadang kita tak ada niat, kita tak ada intention tu, kita tak ada maksud tu. Tapi apa? Dia main ni daripada mana? Inna syaitan yajri majrad dam. Dia duk mengalir dalam diri kita. Nampak tak? So kita habis sikit lagi. Dia kata apa dalam hadis tadi ni? Dia kata Qarin ni duduk dengan kita. Demikian juga last cerita Aisyah. Anna Aisyah zawjan Nabi haddathathu anna Rasulullah. Aisyah telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Dia telah keluar daripada rumah pada satu malam. Qalat faghirtu alaihi, aku telah timbul satu ghirah, cemburu. Aisyah kata, fajaa fara'a ma asna', aku pun ikut dan tengok apa dia buat. Faqal ma laki ya Aisyah aghirti, apa yang hang duk buat tu Aisyah? Hang duk buat apa tu?
Nabi dapat tangkap kantoi lah. Faqultu wa ma li la yugharu mithli ala mithli. Kemudian Aisyah kata apa? Tidakkah patut bagi seorang seperti isteri, seorang seperti aku untuk tidak cemburu kepada suami dia yang hebat ini? Nabi kata, hang buat apa tu, hang cemburu? Takkan aku tak cemburu, aku isteri Nabi. Kan? Pasal itu tuan-tuan, orang-orang besar ni, bini mereka lagi kuat cemburu. Pasal suami mereka tu menjadi buruan, dambaan. Kan? Nampak? Contoh macam tu imam. Orang duk berkenan. Contoh, bukan tu imam ni. Kesian kat dia. Contoh. Bila dia jadi wakil rakyat ke, dia jadi pemimpin ke, ramai orang nak kat dia. Kalau dia tak ada siapa pun tak mahu. Kan? Nampak? Aisyah kata, aku cemburu lah. Rasulullah mesti orang nak, kan? Suami yang hebat. Tapi jangan kita ni tuan jadi suami, jangan sampai bini kita pun tenyih tau. Dia kata, laki hang duk keluar malam-malam, hang tak takut ke kalau siapa duk berkenan? Tak ada siapa nak mau Oh, jahanam kita. Kalau ada orang mau pun aku nak bagi ya. Tu dia tuan-tuan. Dia boleh pergi kata, kalau ada orang mau abang aku nak pergi bagi, free ya. Artinya dia memang lelaki dia kira low class dia. Biar kita ni jadi barang yang kita mesti jadi barang yang orang tak mau kongsi. Tu bagus. Kan? Kalau kita balik mai abang, aku ni nak menikah. Bila abang buat abang lambat tu dia. Contoh, jangan marah. Contoh. Okey kan? Lepas tu dia sambung. Kemudian Nabi kata apa? Aqad ja'aki syaitanuk? Ataukah telah datang kepada engkau syaitan? Nabi kata, syaitan mai kat hang? Dia kata, au ma'i syaitan. Aisyah kata, syaitan mai kat aku ke? Ya aku jadi macam ni syaitan punca ke? Macam tu lah. Syaitan ke punca? Qal, Nabi kata, na'am. Betul. Ya. Wa ma'a kulli insan. Ni yang kita nak sebut ni. Wa ma'a kulli insan. Dan setiap manusia di sisinya syaitan. Beware. Tuan-tuan, beware. Nabi kata, wa ma'a kulli insan. Setiap daripada kita. Aisyah, dia macam tak puas hati lagi kan. Dia kata, wa ma'aka ya Rasulullah. Kalau semua manusia, engkau juga manusia, engkau juga ke ada syaitan? Naam. Nabi kata, ya. Rabbi, walakin Rabbi a'ani alaihi hatta aslam. Tapi Allah telah tolong aku, menyelamatkan aku daripada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. So tuan-tuan, 2-3 hadis yang kita baca ini mengingatkan kita bahawa jangan berada dalam comfort zone yang tuan-tuan rasa kita selamat. Apa kata orang Melayu? Pelanduk mungkin lupakan perangkap. Ni orang Melayu sebut ni. Orang Melayu sebut. Orang Melayu ni halus bahasa dia. Tapi perangkap tidak pernah melupakan pelanduk. Kita mungkin kadang-kadang tak sangka, tak perasan dan tak sedar. Tapi syaitan sedetik, sesaat pun dia tak pernah alpa dan lupa. Bahayanya apa? Bila kita yang jadi sasaran ni kali musuh tak pernah lupa. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan jangan doa sampai masjid 5 waktu tu selamat. Jangan rasa kita yang rajin mengaji ni selamat. Dia mungkin tak serang lagi. Kerana serangan selalunya dilancarkan ketika kita lalai dan lupa. Okey, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.